Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih saudara Irwan, para pendengar yang saya muliakan. Bertemu sekali lagi kita dalam rancangan Khazanah Ilmuwan. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita telah menyebut perbezaan di antara jalan yang menyampaikan kepada kita agama Islam dengan jalan yang menyampaikan kepada orang-orang Kristian agama mereka, iaitu agama Kristian. Jadi pada minggu ini kita akan menyebut pula perbezaan antara agama kita dengan agama Yahudi pula. Wa kadzalika al-qawlu fi at-turuq allati wasala minha ila al-yahudi dinu sayyidina Musa wa mu'jizatuhu alaihi salam. Demikian jugalah yang kita boleh katakan tentang jalan-jalan yang sampai kepadanya kepada orang-orang Yahudi agama Sayyidina Musa dan mukjizat baginda alaihi salam. Jadi demikian juga seperti mana yang berlaku kepada agama Kristian. Kedua-dua agama ni boleh dikatakan sebagai agama yang sudah lama, yang sudah memakan masa lebih daripada 2000 tahun. Dan di sana banyak berlaku perkara-perkara yang meragukan. Dalam soal agama, soal keyakinan itu amat penting. Oleh sebab itu tidak boleh dibiarkan berlaku kepada jalan penyampaian agama-agama itu sebarang keraguan. Maka lebih banyak keraguan, maka lebih tidak baik untuk agama itu diterima. Lebih sukar untuk diterima kerana peluang untuk unsur-unsur yang di luar daripada agama, peluang untuk orang-orang yang mempunyai niat yang tidak baik untuk turut sama mencampur adukkan pandangan-pandangan mereka ke dalam ajaran-ajaran teras agama berkenaan itu menjadi lebih besar. Jadi itu yang membezakan di antara agama Islam dengan kedua-dua agama ini. Amma min jihati taqadumiz zaman, adapun daripada sudut dahulunya zaman, fa inna baina wafati sayyidina Musa wa hijrati sayyidina Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Adapun kalau kita buat perbandingan dari segi zaman di antara kedua-dua agama itu, iaitu antara agama Islam dan juga agama Sayyidina Musa alaihi salam. Bandingan di antara zaman Nabi Musa dan zaman hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah 200 wa 300 wa 48 sanatan, iaitu 2348 tahun. Itu beza di antara zaman Sayyidina Musa dengan hijrah Nabi kita. Ini menurut ahli sejarah. Jadi apa yang berlaku di antara zaman yang begitu lama itu? Wa qad madha 'alayha min usuril jahiliyyati wal jahalat. Jadi pada zaman itu telah berlaku zaman-zaman, telah timbul berbagai-bagai zaman jahiliyah dan kejahilan. Maknanya dah timbul puak yang lupakan agama. Maklum sajalah dalam masa 2000 tahun itu sudah melibatkan dah berapa generasi. Saya pun tak tahu berapa generasi, mungkin dah lebih daripada 20, berapa puluh generasi. Jadi pada masa yang begitu panjang itu telah berlaku bukan sekali zaman jahiliyah, berkali-kali. Maknanya pada zaman
di mana agama itu sudah hilang, sudah luput, sudah dilupakan. Itu yang dimaksudkan dengan zaman jahiliyah. Jahil ni bukan bermakna tak pandai membuat binaan. Jadi orang-orang Mesir purba umpamanya, mereka itu bukan jahil dalam erti kata mereka itu tidak pandai dalam bidang kejuruteraan, ataupun tidak pandai dalam bidang perubatan, ataupun tidak pandai dalam bidang-bidang yang berbagai-bagai yang lain. Bahkan mereka adalah merupakan pakar-pakar yang menjadi tempat rujukan bangsa-bangsa yang ada pada zaman itu. Mereka memiliki kemahiran-kemahiran yang amat tinggi dalam bidang-bidang yang tertentu, yang mungkin tidak dimiliki oleh kita pada hari ini pun dalam bidang-bidang yang tertentu. Tetapi yang menyebabkan mereka itu dinamakan sebagai kaum yang jahil adalah kerana kejahilan mereka terhadap agama. Kejahilan mereka terhadap kebenaran. Itu yang menyebabkan mereka itu digelar sebagai kaum jahiliyah. Kerana dalam soal agama ini, sepandai mana manusia pun, kalau tidak dipandu oleh hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin manusia itu dapat mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang menjadi dasar ataupun teras kepada kehidupannya. Soal nasib, soal kesudahan, soal selepas mati, soal akhirat. Jadi walau betapa pandai sekalipun sesuatu bangsa, sesuatu tamadun itu, tidak mungkin mereka itu boleh mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang bersifat abadi itu. Jadi kita sebutkan tadi, dalam masa lebih pada 2000 tahun itu telah berlaku zaman jahiliyah yang amat panjang. Ma la yumkinu ma'ahu husulu naqlin sahihin. Yang tidak mungkin dengan sebab zaman jahiliyah yang begitu panjang itu, kita boleh harapkan adanya suatu periwayatan yang boleh dipercayai kesahihannya. Maklumlah, orang sudah lupakan agama itu. Mungkin bahasa yang dituturkan oleh Nabi itu sudah tidak dituturkan lagi. Jadi, dan orang yang mewarisi kitab-kitab itu juga sudah tidak ada lagi. Jadi itu menyebabkan timbul keraguan sama ada apa yang mereka katakan sebagai periwayatan daripada Nabi Musa itu masih sahih, masih boleh diterima kebenarannya. La siyama wa qad sallallahu 'ala al-yahudi miraran jababirah. Apatah lagi apabila Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ke atas bangsa Yahudi itu berkali-kali raja-raja yang bersifat kuku besi. Muluk jababirah, pemerintah-pemerintah ataupun raja-raja yang memerintah secara kejam, kuku besi, yang tidak menghiraukan kebenaran, tidak menghiraukan agama, tidak menghiraukan kebaikan, yang lebih mementingkan kekuasaan dan mengekalkan kekuasaannya tanpa mempedulikan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Jadi salah seorang raja ini disebut namanya sebagai Bakhtansar. Bakhtansar. Samuhum su'al azab, yang telah menimpakan kepada orang-orang Yahudi itu dengan seburuk-buruk azab, seburuk-buruk bencana. Wa aktsaru fihimul qatl, dan banyak berlaku di kalangan mereka peperangan dan juga pembunuhan. Maknanya sudah tidak ada keamanan di dalam bangsa itu, dalam tamadun itu. Telah berlaku huru-hara. Dalam keadaan huru-hara ini banyak perkara yang rosak, yang hilang.
Pada masa itulah alim ulama'nya mati, dibunuh. Orang-orang yang cendekiawan dan bijak pandai itu melarikan diri ke sana dan ke sini. Pada masa itulah kitab-kitab dan perpustakaan itu mungkin dibakar dan dimusnahkan oleh pihak-pihak yang bertelagah. Jadi itulah yang berlaku. Dan kita boleh lihat perkara yang sama berlaku juga pada hari ini. Contoh yang terbaik ialah apa yang berlaku di Syria, di mana Syria yang satu ketika dahulu merupakan pusat pengajian yang dipenuhi oleh ribuan pelajar pada seluruh dunia. Jadi pada hari ini kita lihat hanya dapat melihat kemusnahan, pembunuhan, dan sudah puluhan ribu yang mati. Di kalangan mereka itu adalah alim ulama. Seperti yang kita tahu, salah seorang yang dibunuh adalah Syekh Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama yang terkenal, ulama Syria yang terkenal. Dibunuh semasa beliau sedang menyampaikan kuliah dalam sebuah masjid. Jadi kita bayangkan keadaan yang sama berlaku pada zaman dahulu. Sebab itu Islam itu amatlah menegah kepada perbuatan yang seumpama ini, perbuatan yang membawa kepada pertelingkahan dan bunuh-membunuh di antara satu sama lain. Kerana terlalu amat banyak kerosakan dan mudarat yang akan menimpa disebabkan oleh perbuatan yang seumpama itu. Jadi kaum Yahudi ini sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang sebegini. Berlakunya peralihan raja-raja yang zalim, dan bila berlaku raja yang zalim tentunya berlaku kebangkitan, berlakunya peperangan, pertumpahan darah yang tidak kunjung padam. Sebahagian daripada mereka bila berlaku peperangan, maka sebahagian yang kalah itu akan menjadi hamba abdi, diseksa dan berbagai-bagai lagi. Wajuluhum min baitil maqdis ila ardi babil, dan mereka itu kemudiannya dihalau keluar daripada Baitul Maqdis, tempat kerajaan mereka yang asal, kepada bumi Babil, di Babylon, di Iraq sekarang. Hatta lam yabqa minhum fi ba'dil marrat man yaqra'u at-Taurah wa yahfazuha. Sehingga tidak tinggal di kalangan mereka dalam beberapa keadaan, mungkin dalam beberapa zaman, orang-orang yang mampu membaca Taurat dan menghafalnya sampai pupus. Ini berlaku. Dan pada zaman Islam, awal Islam juga, perkara ini hampir berlaku. Dan kerana mengambil pengajaran daripada peristiwa yang lalu itulah, maka Sayyidina Abu Bakar telah mengarahkan agar Al-Quran itu dikumpul. Al-Quran itu dikumpul. Kerana berlaku peperangan di sana sini, dan dalam peperangan yang berkenaan ramai daripada hufaz, golongan-golongan yang hafaz Al-Quran itu telah mati terbunuh. Jadi bayangkan kalau sekiranya tidak ada lagi orang yang menghafal Al-Quran. Jadi apa akan jadi dengan Al-Quran? Pastilah tidak sampai kepada kita. Jadi sebab itu para sahabat ini telah mengambil pengajaran, mengambil langkah awal memastikan agar Al-Quran itu tidak hilang begitu saja dengan kematian golongan hufaz. Masalah ini telah berlaku kepada kaum Yahudi apabila tidak tinggal seorang pun yang menghafal kitab Taurat itu di kalangan mereka, illa syakhsun wahidun. Pernah satu ketika hanya tinggal seorang saja, wa huwa Daniel, seorang yang bernama Daniel. Amlaha lahum min hifzihi wa'tamadu ala dhalika. Jadi dialah satu ketika tinggal Daniel seorang saja. Jadi bayangkan sejauh manakah kekuatan periwayatan itu kalau sekiranya ia hanya diriwayatkan oleh seorang.
Tentu ini tak boleh dibandingkan dengan Al-Quran. Jadi kitab Taurat mereka sendiri mengatakan itu pernah sampai pada satu peringkat hanya seorang saja yang hafaznya, dan daripada hafalan Daniel itulah mereka menyalinnya. Mereka menyalinnya. Jadi bayangkan dalam salinan itu tidak boleh dibuat apa perbandingan lagi dengan salinan-salinan yang lain, kerana hanya itu saja yang ada. Jadi dan mungkin pula dalam nyalin itu berlaku kesilapan yang tidak mungkin boleh diperbetulkan lagi, kerana tidak ada siapa lagi yang boleh dirujuk selain daripada Daniel. Jadi wa'tamadu ala zalika, dan berdasarkan kepada nuskhah yang disalin kepada Daniel itulah mereka berpegang. Wala zala yaqa'u fiha at-tahrif, dan tidak sudah-sudah berlaku pada nuskhah yang mereka ada itu tahrif, seperti juga dalam Bible, dalam kitab Injil. Tak sudah-sudah berlaku perubahan-perubahan, wat-tabdil, pindaan-pindaan, asran ba'da asrin, daripada satu zaman kepada satu zaman. Datang penulis yang ni, tambah yang ni sikit. Datang penulis yang lain, yang menyalin pula. Maklum sajalah, golongan yang menulis ni tak ramai. Golongan yang menulis tak ramai. Jadi orang yang menulis ni memiliki suatu kedudukan yang tinggi. Kalau dia nak pindah, dia boleh pindah. Dia boleh tambah apa yang dia nak tambah. Dan kita bayangkan dalam suatu kitab suci, kalau sepatah perkataan sahaja ditambah, bayangkan apa yang berlaku kepada maknanya. Bayangkan perkataan yang tidak ada perkataan tidak umpamanya, dan kita tambahkan tidak, pastilah makna yang terhasil itu terbalik sepenuhnya. Terbalik sepenuhnya. Dan begitulah juga sebaliknya. Yang ada tidak, dibuang tidak itu. Yang tidak haram jadi haram. Yang haram jadi tidak haram. Jadi pastilah berlaku perubahan makna yang sangat besar. Jadi bayangkan bila perubahan itu berlaku daripada satu generasi membawa kepada satu generasi yang lain, dan bertambah-tambah setiap daripada satu generasi bertambahlah pindaan-pindaan itu. Wajilan ba'da jilin, daripada satu generasi kepada satu generasi, hatta hasala fiha minal munaqadat, sehingga terhasil padanya banyak percanggahan. Jadi kalau bila dah banyak salinan di negeri ini, di bandar ini berlaku pindaan yang tertentu, dan di bandar yang lain orang lain pula yang meminda, pastilah bila dilihat kemudian akan didapati pindaan-pindaan yang membawa kepada percanggahan-percanggahan. Jadi siapa punya yang betul? Masing-masing akan mendakwa dia punyalah yang betul. Akan tetapi siapa yang akan menentukan nuskhah mana yang akan boleh digunakan sebagai tempat rujukan? Itu tidak mungkin mereka dapati. Jadi fiha minal munaqadat, berlakunya percanggahan, wal mukhalafat, dan perbezaan-perbezaan, khilaf-khilaf di antara satu naskhah dengan naskhah yang lain, seperti yang telah kita sebutkan dalam kitab Injil. Daripada satu Injil kepada Injil yang lain itu perbezaan yang amat ketara. Wal akhbar al-muttaribah, dan perkhabaran-perkhabaran yang tidak boleh diterima oleh akal, yang pelik-pelik, yang tak tahu betul kepada Nabi, ataupun dah masuk cerita-cerita yang ditambah-tambah. Maklum saja bila cerita ni lebih panjang, lebih sedap, lebih menarik untuk didengar. Jadi orang suka menambah-nambah, menukuk tambahkan
cerita-cerita. Jadi ada perkhabaran-perkhabaran yang asalnya benar, tetapi kebenaran itu menjadi suatu yang diragui apabila diketahui bahawa menjadi tabiat penulis-penulis ini yang menyalin kitab-kitab ini menokok tambah cerita-cerita itu mengikut selera masing-masing. Wa ma la yajuzu i'tiqaduhu fi janibillahi wa rusulihi. Dan apa yang tidak harus untuk dipegang sebagai suatu i'tiqad tentang Allah dan Rasulnya. Jadi apa-apa yang mereka tambah tentang Allah, tentang Rasul, jadi cerita-cerita yang mereka tokok tambah, menyebabkan apabila dihalusi kisah-kisah ini menjadi tidak munasabah. Tidak munasabah, apatah lagi untuk dijadikan suatu pegangan ataupun i'tiqad. Kama la yajuzu i'tiqaduhu fi janbillahi wa rusulihi wa anbiya'ihi syai'un katsirun la yumkinu i'tiqadu sihhatihi biwajhin minal wujuh. Jadi apa yang tidak boleh diterima oleh akal dari segi cerita-cerita tentang Allah, tentang Rasul, tentang Nabi, banyak sekali. Syai'un katsirun, banyak sekali yang tidak mungkin boleh diterima kesahihannya daripada sebarang wajah. Jadi kalau kita halus-halusi, kalau kita pertimbangkan mengikut kaedah ilmiah, kata An-Nabhani, kisah-kisah ini, cerita-cerita ini yang dinisbahkan kepada Allah, yang dinisbahkan kepada Rasul, itu tidak boleh disahkan. Sebab itu kalau kita dengar kisah-kisah daripada Israiliyat ini, kita tak boleh nak sahkan betul atau salah. Cuma yang menjadi kayu ukur kita ada Al-Quran. Kalau kita ada Al-Quran, maknanya selagi mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran, kita hanya terima itu sebagai suatu kemungkinan. Kita sebagai satu kemungkinan, sebagai suatu yang dikisahkan dalam Israiliyat. Tapi kita tak boleh nak terimanya sebagai suatu yang memiliki status sebagaimana Al-Quran. Itu kita jelas. Amma hadhihi al-azman min ahdi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila al-an. Dan kita banding pula dengan zaman-zaman di antara zaman Nabi kita kepada zaman kita. Kalau zaman An-Nabhani ini lebih kurang 100 tahun yang lepas. Beliau meninggal kira 100 tahun yang lepas. Hampir. Tak sampai 1 tahun pun, saya ingat mungkin dalam 70-80 tahun. Jadi zaman-zaman yang membawa daripada zaman Nabi kita kepada zaman kita sekarang ini, فَكُلُّ وَاحِدٍ يَعْلَمُ أَنَّهَا انْتَشَرَ بِهَا فِي أُمَّتِهِ الْعِلْمِ غَايَةَ الْإِنْتِشَارِ. Jadi kita tahu pada setiap zaman ilmu tentang agama ini tersebar. Jadi ilmu tentang agama ini bukan diketahui oleh 2-3 orang ataupun 12 orang sahabat, bukan. Bahkan jumlahnya itu terlalu banyak seperti yang kita sebutkan sebelum ini. Jumlah sahabat Nabi saja lebih kurang 150,000 orang. 150,000 orang. Bayangkan 150,000 orang sahabat ini masing-masing memiliki murid-murid mereka di kalangan tabi'in. Maka jumlahnya itu menjadi berganda-ganda. Dan begitulah seterusnya apabila tabi'in ini juga memiliki murid-murid di kalangan tabi'in. Maka jumlah itu semakin besar. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tersebarnya ilmu, dan bukan setempat sahaja. Jadi Islam itu tersebar dengan begitu cepat. Ke timur dan ke barat. Ke timur sampai ke India dan China. Bahkan diceritakan ada kubur sahabat itu ditemui di China. Wallahu a'lam, kita tidak tahu, tapi itu adalah suatu yang mungkin. Dan tersebar pula sehingga ke barat, sampai ke Maghrib, sampai ke Spanyol. Jadi tersebar Islam itu dari segi jumlahnya dan juga dari segi luasnya itu.
bukan tertumpu di satu tempat, satu dua tempat, bahkan tersebar ke merata-rata tempat, dan bukan hanya di kalangan orang Arab, bahkan tersebar ke seluruh pelosok dunia sehinggalah kepada alam kita ini, ke tempat orang Melayu kita ini, pun sampai agama Islam. Alhamdulillah. Jadi telah tersebar. Walam yatakhallalha jahalatun wala jahiliyah. Dan tidak pernah diganggu gugat, tidak pernah diganggu gugat oleh suatu zaman, dicemari oleh suatu zaman jahiliyah. Misal kata telah berlaku peperangan yang besar sehingga hampir pupus orang Islam, dan hanya tinggal 2 orang sahaja yang menghafaz Al-Quran. Itu tidak pernah berlaku. Hatta pada zaman kita sekarang ni pun mungkin jutaan manusia yang menghafal Al-Quran. Di samping Al-Quran yang tertulis dalam berbagai-bagai mashaf yang dikeluarkan di seluruh dunia. Di negara kita pun ada mashafnya, di Mesir ada mashafnya, di Iran ada mashafnya. Tapi semuanya itu adalah mashaf yang satu. Yang berbezanya bunga-bunganya saja, ataupun khatnya saja. Tapi bukanlah ini Al-Quran versi Mesir. Tidak ada yang seumpama itu. Kita tidak ada Al-Quran versi Mesir, Al-Quran versi Arab Saudi, Al-Quran versi Iran. Walaupun ada orang Syiah, ada orang Ahlu Sunnah, tapi mereka tetap membaca Al-Quran yang sama, Al-Quran yang satu. Itu tidak berlaku dalam konteks orang-orang Kristian. Tidak berlaku juga dalam konteks orang-orang Yahudi. Yang ini kita nak kena jelas. Mereka sendiri pun tak dapat nak menafikan ini sebagai suatu fakta sejarah. Jadi dalam Islam kita sebutkan tidak berlaku, tidak pernah timbul zaman di mana kehilangan ilmu. Jahiliyah sampai orang tak tahu agama. Tidak pernah berlaku sampai kepada tahap itu. Kama waqa'a lil umam al-ukhra, sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat yang lain. Wala syakka anna kulla aqilin idza uridat alaihi hadhihi al-adyan ats-tsalatsah, tidak syak lagi bahawasanya setiap orang yang berakal apabila ditunjukkan kepadanya, dipersembahkan kepadanya ketiga-tiga agama ini, wa'arafa haqiqataha, dan dia mengetahui hakikat setiap suatunya, bagaimana agama ni boleh sampai, siapa yang menyampaikan, apa yang berlaku dalam sejarah. Wa kana 'indahu adna insafin, dengan syarat satu lagi, dia memiliki keinsafan walaupun sedikit. Orang yang ada keinsafan bukan orang yang ada niat yang tidak baik. Orang yang insaf, orang yang betul-betul nak cari kebenaran, itu maksudnya. Wa sahibahu aqallu tawfiqin min Allah Ta'ala, dan dia disertai, dia dapat juga sedikit sebanyak taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Annama yattabi'u dinal Islam, pasti dia akan pilih agama Islam. Ini dengan yakin kita sebut. Nak banding dari aspek mana? Seperti yang kita sebutkan tadi. Bandinglah dari aspek mana. Cuba banding secara objektif, pasti pilihannya, yang menangnya adalah agama Islam. Wa yakunu mithlana min jumlati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu jadilah dia seperti kita, daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzil maqsudu innama huwa ad-dinul haq, kerana tujuan kita masing-masing yang insaf ini adalah untuk mencari agama yang benar. Kalau tujuan nak mencari agama yang benar, maka kita kena buang, kita kena tolak agama-agama yang terkandung di dalamnya keraguan-keraguan. Begitu. Fa'ainama wujida fahuwa al-matlubu sawa'un nasha'a alaihi al-mar'ah fi as-sighar, nasha'a alaihi al-mar'u fi as-sighar, atau an'ama Allahu alaihi fil kibar.
Jadi di mana-mana pun dia temui agamanya. Tak kira lah agama tu dia temui di Mesir ke, di Arab Saudi ke, di Amerika ke, tak kira lah. Kalau dia berjumpa tentang apa yang dia nak tahu tentang Islam itu boleh ditemui di mana-mana. Di mana-mana sahaja dia temui, maka itulah yang dia tuntut. Itulah yang dia tuntut. Tak kira lah sama ada dia pernah menganut agama itu pada masa kecil, ataupun dia hanya temui agama itu dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia menjadi seorang dewasa. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada perbincangan yang akan datang, sehingga ke saat itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.